Oke, selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar sekalian. Kita berjumpa lagi untuk unit 12 ya, yaitu etika dan undang-undang siber membantu pembentukan jati diri. Oke, mari kita lihat. Minggu lepas cikgu telah ajar yaitu apa itu alam siber dan juga etika yang boleh diamalkan semasa berkomunikasi dalam alam siber yang cikgu sudah minta kamu salin dalam buku nota. Seterusnya mari kita lihat ya, beberapa akta yang penting di sini. Selain etika ya, kerajaan telah mengubah undang-undang siber untuk mengawal pengguna internet agar tidak melakukan kesalahan semasa menggunakan media siber. Termasuklah yang pertama kita lihat Akta Hak Cipta 1997, yaitu akta yang telah melindungi karya seni, contohnya karya video, contohnya karya gambar, contohnya karya musik dan sebagainya yang merupakan hak cipta untuk seseorang ataupun sesuatu organisasi, yaitu dimiliki secara individu ataupun dimiliki secara khas untuk seseorang sahaja dan tidak boleh dicetak rompak. Apa itu maksudnya? Cetak rompak ialah mencetak karya orang lain dengan dan menjual untuk harga yang lebih rendah. Itu adalah salah satu amalan yang tidak baik kerana ini akan menyebabkan kerugian kepada orang yang menciptakan sesuatu karya tersebut. Seterusnya ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ya, yang telah meminta ataupun melarang orang ramai ataupun masyarakat untuk memuat naik sesuatu yang tidak senonoh dalam siber ini, tidak boleh. Dan seterusnya ialah Akta Jenayah Komputer, yaitu menggunakan kemahiran komputer untuk hack. Maksudnya ialah melakukan jenayah dengan mengubah maklumat peribadi yang secara privasi punya ya, untuk mendapatkan wang ringgit orang lain ataupun untuk tujuan yang lain. Okey, sebenarnya undang-undang ini adalah untuk melindungi pengguna siber. Okey, seterusnya mari kita lihat perbezaan antara etika dengan undang-undang siber. Apa itu etika? Etika ya, bukan dibuat oleh undang-undang, tetapi penting juga. Etika ialah garis panduan untuk mengguna media siber, iaitu kita menggunakan sesuatu mesti ada garis panduan kan. Contohnya kita menggunakan satu komputer, kita mesti ada satu manual book, betul tak? Buku manual kan. Sama juga dengan garis panduan untuk pengguna media siber ini sebagai satu rujukan apakah yang patut dilakukan dan apakah yang tidak patut dilakukan yang mengikut norma masyarakat. Seterusnya yang kedua ialah tiada hukuman dikenakan. Hal ini kerana etika ini bukan ditetapkan oleh kerajaan ya, tidak ditetapkan oleh kerajaan, tetapi merupakan satu norma masyarakat, iaitu apa itu norma masyarakat, iaitu apakah yang dilakukan oleh kebanyakan manusia dalam sesebuah masyarakat itu akan menjadi satu norma. Kita nampak norma dalam bahasa Inggeris adalah norms ya. Apakah yang patut dilakukan sebab kebanyakan dalam masyarakat itu tidak melakukan vandalism, tidak menconteng bangunan bersejarah, tidak menconteng bangunan harta awam. Jadi itu menjadi satu norms di situ. Apabila kita melakukan sesuatu yang melanggar norma tersebut, dikatakan kita tidak mematuhi etika. Seterusnya yang ketiga ialah dianggap tidak bermoral jika tidak mematuhi etika. Betul. Etika ini adalah salah satu boleh dikatakan sebagai apakah yang dipegang oleh kebanyakan manusia dalam masyarakat itu merupakan etika. Ya, itu ialah common sense kita. Okey, seterusnya kita lihatnya undang-undang siber. Apa itu undang-undang siber? Undang-undang siber ialah peraturan untuk mengawal pengguna media siber. Ini adalah peraturan yang telah
digubahlah ataupun ditetapkan oleh kerajaan ataupun organisasi tertentu. Ya, contohnya di sekolah ada di sekolah ini ada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak hal ehwal murid pelajarkan. Ini kita mesti mengikuti semasa kita berada di kawasan sekolah. Sama juga peraturan ataupun undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan ini, kita perlu mematuhinya juga. Seterusnya yang kedua adalah boleh dikenakan hukuman jika tidak mematuhi undang-undang yang ditetapkan. Ya, betul. Sebab ini adalah undang-undang mengikut perlembagaan Malaysia, ya. Jadi tidak boleh kita melanggar peraturan tersebut kerana akan dikenakan hukuman, ya, dari segi undang-undang. Seterusnya yang ketiga adalah digelar sebagai penjenayah siber jika menyalahi undang-undang tersebut. Jadi kita tidak mahu menjadi penjenayah, betul tak? Penjenayah siber pun merupakan penjenayah, pun disebut sebagai penjenayah. Kalau kita tidak mahu dijadikan penjenayah ataupun disebut ataupun difitnah sebagai penjenayah ataupun digelar sebagai penjenayah, jadi kita mesti jangan menyalahi akta-akta yang telah ditetapkan. Jadi pelajar sekalian, sila saling perbezaan antara etika dengan undang-undang siber ini. Ini adalah perbezaannya, ya, sebagai rujukan untuk exam. Dan satu lagi cikgu mohon kamu salingkan 3 akta ini dalam buku nota kamu, ya. Yang pertama ialah Hak Cipta Pindaan 1997, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, dan Akta Jenayah Komputer 1997. Oke, seterusnya kita lihat. Nah, ini adalah akhbar yang menunjukkan bahawa jenayah siber semakin meningkat. Macam mana tu? Kerana penggunaan komputer dan telefon bimbit kini meningkatnya. Apa itu jenayah siber? Contohnya, kita menerima telefon daripada orang luar ataupun orang yang tidak dikenali, ya, dan meminta kata kunci dan juga password untuk membuka untuk mencapai internet banking. Itu adalah salah satu jenayah siber supaya mereka mendapatkan wang daripada bank kita. Itu adalah jenayah yang sangat tidak baik, sangat serius, ya. Jadi untuk melindungi diri sendiri ini, kita perlu tahu bahawa kita tidak membocorkan kata kunci kita kepada orang lain yang tidak dikenali, ya. Oke, seterusnya mari kita lihat. Walau bagaimanapun, etika dan undang-undang siber ini perlu dipatuhi semasa menggunakan media siber. Jadi apakah kepentingannya kita mematuhi undang-undang siber ini? Mari kita lihat peta minda ini, ya. Peta minda ini perlu disalin dalam buku nota. Pastikan kamu salin peta minda yang ada dalam buku. Oke, kita lihat. Kepentingan mematuhi etika dan undang-undang siber. Yang pertama kita lihat, ya, melakukan urus niaga dalam talian dengan selamat. Ya, kalau kita mematuhi etika dan undang-undang, kita follow step by step apa yang ditetapkan itu, mesti urus niaga kita tidak akan menjadi tidak selamat. Urus niaga wang ringgit ini akan menjadi lancar dan tidak akan berlaku kehilangan wang dalam proses ini. Dan seterusnya yang kedua adalah menjadi pengguna siber yang berhemat. Kita sebagai pengguna siber ini mestilah sentiasa mematuhi apa yang telah ditetapkan supaya kita tidak digelar sebagai penjenayah siber. Seterusnya ialah memperoleh maklumat yang tepat. Ya, betul itu. Kalau seluruh manusia ini, setiap manusia ini tidak mempost sesuatu yang mempost sesuatu yang boleh memudaratkan orang ramai ataupun mempost sesuatu yang tidak sesuai, ya, ataupun mempost sesuatu maklumat yang tidak betul sehingga menyebabkan kebimbangan kerisauan dalam masyarakat. Jadi maklumat yang digunakan oleh masyarakat ini akan menjadi betul, kan, dan tepat. Seterusnya adalah menjaga keharmonian masyarakat. Jika setiap pengguna siber ini mematuhi undang-undang dan juga etika ini, kan, rasanya, ya, dan bukan rasanya, dan pastinya
kita akan dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Kerana apa? Kerana tidak ada maklumat palsu dan tidak ada yang melakukan jenayah nanti. Seterusnya ialah mewujudkan persekitaran siber yang selamat dan sihat. Kita berasa selamat semasa menggunakan media sosial dan kita berasa tidak ada risiko untuk kita menggunakannya. Jadi adalah penting untuk setiap manusia ini mematuhi etika dan undang-undang siber. Seterusnya kita lihat kesan tindakan yang tidak beretika dan menyalahi undang-undang siber. Walau bagaimanapun masih dapat segelintir masyarakatnya yang tidak mahu mematuhinya. Apakah kesannya? Mari kita lihat yang pertama. Sudah pastinya kesan negatif, yaitu menimbulkan perselisihan paham dan pergaduhan. Contohnya, rakan A memburukkan rakan B. Jadi mesti berlaku satu perselisihan paham dan pergaduhannya antara pelajar, ya. Okey, seterusnya yang kedua ialah menjejaskan maruah diri keluarga dan negara. Kalau kita tidak mematuhi undang-undang tersebut, contohnya kita membuat sesuatu yang tidak baik dengan pakaian yang menjolok mata, kita pasti akan menjejaskan maruah diri kita dan juga keluarga sehinggalah negara sendiri. Seterusnya adalah menjatuhkan imej atau maruah orang lainnya. Betul, kita memburuk-burukkan orang lain, kita menghina orang lain dalam media sosial ini. Semestinya kita telah menjatuhkan air muka seseorang itu. Seterusnya ialah menjejaskan perpaduan. Okey, menjejaskan kerana contohnya ada pelajar ataupun ada segelintir ataupun seseorang itu memburuk-burukkan agama orang lain, memburuk-burukkan budaya orang lain. Ini pastinya akan menyebabkan perpaduan ini terjejasa kerana kerusuhan kaum mungkin akan berlaku. Seterusnya adalah menyebabkan kerisauan, kemurahan, tekanan perasaan. Ya, orang yang kita fitnah dalam media sosial ini semestinya terasa stresan, terasa tekanan perasaan kerana dia berasa dirinya dianiaya dan tidak ada tempat untuk melepaskan perasaannya. Jadi akan menyebabkan kemurungan dan depresi. Jadi adalah pentingnya kita mengikuti undang-undang dan etika dalam menggunakan siber. Ya, jadi ini peta minda ini kamu kena salin dalam buku nota. Mari kita lihat, ya. Apa yang cikgu ajar hari ini secara rumusannya ialah cikgu telah memperkenalkan 3 akta yang berkaitan tentang penggunaan siber. Akta hak cipta, akta komunikasi dan multimedia, akta jenayah komputer, dan perbezaan antara etika dengan undang-undang siber. Seterusnya ialah kepentingan mematuhi etika dan undang-undang siber, dan seterusnya apakah kesan jika tidak mematuhi undang-undang tersebut. Jadi itu sahaja untuk kelas hari ini. Kita akan sambung lagi isu-isu ataupun isi-isi yang lain dalam unit 12 ini. Sekian, terima kasih.